Okey. Hello everyone. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi pada semua. Okey. So bersama lagi kita dalam segmen Big to Bazaar Grocery pada pagi ini bersama saya Lukman. Saya Azlan Jaiz, co-founders of Big to Bazaar. Okey, mana pagi ni seperti biasa Man. Okey, kita akan sentiasa memperingatkan kepada viewers out there. Okey, untuk penonton-penonton di luar sana yang mana mungkin saja baru masuk ataupun yang dah memang sentiasa bersama dengan kami untuk Big to Bazaar Groceries di pagi hari. Okey, yang mana kami akan sentiasa memperingatkan anda tentang yang mana selain di Big to Bazaar ni yang kita jual barangan-barangan yang seperti yang anda boleh lihat di website kami di www.bigtobazaar.com. Okey, anda juga boleh dapatkan juga sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ialah sementara kita masih dalam PKP yang pergerakan kita agak terhad mana. Betul. Dan sekarang pun dah dilanjutkan sehingga 18 Februari. So kita sebenarnya kita di Big to Bazaar Grocery dan mungkin ada di luar sana yang belum tahu, kita bukan sahaja menjual, kita juga menghantar. Jadi terima kasih kepada GoKirim kerana bersama-sama dengan kami orang kata menyokong kami di bahagian penghantaran. Kan? So kita menguruskan pesanan tempahan anda dan GoKirim akan menghantar terus ke pintu rumah anda. Betul. Itu yang istimewa di Big to Bazaar Grocery. Okey. So jadi terdapat pelbagai sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang kita tawarkan. Okey, apa yang boleh anda lakukan adalah dia ada 3 cara Man. Okey, yang pertama sekali adalah anda boleh layari Facebook kami. Okey, yang seperti anda sekarang ni tengah tengok live ni. Okey, tetapi saya bagi tahu jugalah. Okey, www.facebook.com/bigtobazarofficial. Okey, itu yang pertama, anda boleh muat turun link ataupun pautan di Facebook tersebut dan anda download sajalah. Okey, download dan dapatkan Google Form. Okey, dekat dalam Google Form tu terdapat pelbagai jenis orang kata sayur-sayuran dan juga buah-buahan lah untuk anda pilih. Sebelum kita pergi pada situ Alan mungkin boleh terangkan lagi 2 cara tu Okey. Dan yang seterusnya, cara yang kedua adalah melalui WhatsApp. Okey, kita akan minta kru untuk tunjukkan nombor WhatsApp untuk proses tempahan. Okey. Selain daripada itu, kita boleh juga melalui QR code. Scan QR code, nanti kita minta kru lah. Tak apa, tak ada masalah. Yang tu sambil-sambil nanti kita akan minta kru untuk tunjukkan lah. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi berbalik kepada jenis-jenis sayur-sayuran ni Man. Yang ada di Big to Bazaar Grocery. Okey, so yang pertama mungkin sebab dia terlalu banyak Man. Kalau saya ni selalu macam biasalah kan kadang-kadang dia short term memory loss kan. Dia kelemahan itu ya. Kita admit lah, kita admit kan. Sebab baru je tadi berlaku. Yes, depan mata ya. Cakap A tak sampai berapa minit Man. Dengan yakinnya cakap B ya. Kita pun jadi terkejut dan terkesima di situ. Macam tadi cakap A kan. Kenapa tiba-tiba cakap B? Alright, Alan. Mungkin yang pertama kita nak cerita dulu sempena dengan Chinese New Year ataupun Tahun Baru Cina yang bakal disambut minggu hadapan. Alright. So kita ada di Big to Bazaar Grocery iaitu di Mall Mandarin. Semalam Alan, untuk pengetahuan Alan, semalam saya dengan Husni pergi ke area Kepong sana. So tahulah kawasan Kepong tu ada kawasan Kepong di kawasan mana tu? Taman Bukit Maluri. So kawasan situ memang majoriti dekat dengan Tesco lah. Lebih kurang lah. So kawasan situ adalah majoriti ni orang Cina. So memang sangat meriah saya tengok di sana. Oh ya ke? In terms of gerai-gerai yang menjual limau Mandarin. So maknanya musim dah sampai lah. Dia sebenarnya dah terlampau dekat dah. Chinese New Year is on 12 kan? So jadi memang dah sangat-sangat dekat sebab sekarang ni dah 4 Februari. Lagi 8 hari sahaja. Lebih kurang, betul? So di Big to Bazaar Grocery kita ada limau Mandarin yang berharga RM38.40 sahaja. Ya, sebab 24 pieces size L So dia besar ni. Size L. Memang puas hati lah. Kita pun dah try banyak kali. Memang manis. Kan? Okey, so jadi sekiranya anda inginkan limau Mandarin ini, anda boleh terus menggunakan 3 cara yang saya terangkan tadi. Okey, dan anda boleh membuat tempahan dan kami akan hantar terus ke rumah anda. Ataupun sekiranya contoh, ialah kita kadang-kadang sebelum ni, masyarakat Malaysia ni dia memang orang kata mengunjung rumah ni ketika perayaan adalah satu kewajipan. Betul. Jadi mungkin kali ini kita tak boleh untuk keluar jauh. Betul. Dan kita tidak digalakkan untuk berkumpul.
disebabkan ialah orang kata pandemik COVID-19 inilah. Kita tak nak orang kata merebaknya virus ini dengan mudah kan, betul. Apabila berlakunya orang kata pengumpulan gathering yang ramai dalam tempat yang tertutup dalam jangka masa yang lama. So kita takut nanti timbul pula kluster-kluster yang baru, di mana yang sekarang kita tengok kes-kes baru semakin hari semalam 3,000 lebih, which is quite bukan normal lah, tapi kalau nak compare dengan yang few days before yang dah hit sampai 4 ke 5,000, so 3,000 ni dengan jumlah kes yang sembuh juga semakin tinggi, so mungkin memberikan satu kelegaan jugalah kepada kita, tapi kita belum menang. Betul. Itu yang penting, kita belum menang. That's why kita juga menekankan supaya mungkin perayaan kali ini boleh diperlahankan temponya. Tetapi kemeriahan tetap terasa. Sebab tu saya katakan tadi Man, saya nak tunjukkan di sini yang mana kemeriahan tu adalah biasanya kita akan datang ke rumah rakan-rakan kita, saudara mara kita dengan memberikan contoh buah tangan dia, betul lah kan. Jadi apa yang boleh anda lakukan, jadi anda terus layari Facebook kami untuk anda dapatkan form tu, form tersebut, dan anda bagi tahu alamat mana yang anda nak hantar. Betul. Tapi as long is Klang Valley lah. Bukan mesti hantar ke rumah anda. Betul. Nak hadiahkan kepada kawan-kawan, mungkin mak ayah ke contohnya. Boleh terus letakkan alamat mereka di sana. Selain tu Dan, kita ada apa lagi Lan? Macam-macam kita ada lagi. Ini yang untuk Chinese New Year lah. Yang kita nak promosikan sebab dah makin dekat. Macam untuk sayur-sayuran pula, saya contohlah sayur-sayuran yang kita tawarkan. Kalau anda tengok dekat dalam kita punya Google Form tu, memang terdapat pelbagai jenis. Dia berpuluh sayuran yang ada kat dalam tu lah. Tapi my favourite. Kita cerita favourite saya lah. Favourite dia dulu betul favourite mine lah. Saya memang suka Pak Choy lah. Pak Choy is my favourite. Especially saya suka apabila saya pergi, kadang kita ni nak masak ni tahulah, especially bujang. Dia lagi dia promote sambil bujang. Kadang kita nak masak banyak pun rasa membazir. Sebab saya ni Man, saya tak pandai nak buat portion sikit tau. Sekali masak tu untuk mungkin satu family ke macam tu? Bila nak masak sikit tu, saya akan beli juga portion yang besar. Jadi apabila kita ni dah terbiasa dengan portion macam tu, sekali beli dah seorang nak makan. Bukan apa. Kita masak kan, rakan-rakan lain tak makan pula. Itu dia kan. Itu je, nak jemput malu. Sebab macam rakan serumah saya ni Man, dia memang pandai masak. Bila dia pandai masak, saya malu lah jemput dia kan. Benchmark dia tinggi lah. Benchmark dia terlalu tinggi. Dia rasa kita punya Kang, dia bolehlah. So jadi saya nak masak, kadang saya kata tak apalah, aku masak lah. Okeylah, saya boleh beli barang, saya akan cakap lah saya nak makan apa ke. Nampak tak? Saya memang disayangi oleh orang ramai. Saya minta je nak makan apa. Banyak yang cerita pasal diri sendiri hari ya Allah, promote-nya. Daripada pagi tadi ya. Okey, so jadi taklah, bukan contohnya maksudnya. Saja je. Kita nak masak tu, macam saya nak masak tu, saya kurang pandai untuk buat portion yang kecil. Kalau kata itulah, saya kata kalau nak beli pun saya akan beli portion yang besar. So jadi biasa saya akan belilah. Saya akan beli, one of my favourite adalah saya suka pergi ke chicken rice shop. Saya pergi ke ini memang saya rasa macam family saya punya tradition kot. Memang abah arwah memang orang kata okey lah kan. Sebab dekat area saya itu mungkin ada certain nasi ayam tu mungkin ada yang sedap, ada yang tak sedap kan. So jadi kalau chicken rice shop ni kita tahulah dia punya kualiti kan. Standard So jadi one of orang kata benda wajib yang kita akan beli adalah oyster sauce Pak Choy ni. Itu wajib. Dan saya pula kalau Pak Choy yang kita masak dengan oyster sauce ni, saya boleh makan macam tu je Man. Saya tak makan dengan nasi. Betul. Saya pun sama. Tak boleh nasi pun. Dia saja pun kita boleh kenyang. Saya tak tahulah nak cakap, tapi walaupun itulah saya kata saya kurang makan sayur yang saya, tapi sebenarnya
dia lebih spesifik lah. Kalau sebenarnya kalau tanya saya apa yang saya tak suka tu kan? Saya tak suka tu sawi yang panjang tu. Sawi hijau tu. Yang pahit-pahit sikit tu lah. Saya kurang lah kalau yang tu kan. Memang. Tapi kalau pak choy ni memang my favourite dan saya boleh makan macam tu je dengan itulah maksudnya saya tak perlulah nak makan dengan nasi ke kan. Macam ada orang juga macam dulu saya masa kecil lah. Sekarang pun masih lagi sebenarnya. Kalau toge tu masak kicap. Tahu kan tak? Tak makan tauge. Tak pernah? Oh my god. Tak makan tauge. Tak makan toge. Saya tak suka bau dia. Okey, tak kisahlah. Dululah waktu kecil kalau toge masak kicap tu, saya boleh makan toge masak kicap sahaja tanpa nasi. Kalau mak saya masak dululah. Boleh makan itu sahaja sampai kenyang. Macam ada orang suka makan ulam kan. Tapi kan Man, kalau when it comes to tauge ni, okey, ini cerita pengalaman saya cerita saya je kan. Tengok banyak Okey, ini masa saya belajar dululah. Masa saya belajar dulu, saya tak suka tauge kan. Sebab tauge dia ada satu bau tau saya rasa. Bau yang mungkin saya tak selesa lah dengan bau tu. So jadi bila masa tu kita duduk college kan. College macam biasalah. Tauge antara lauk murah lah masa belajar tu. Okey, so jadi kan bila sebelum saya masuk bilik tu, masa saya tengah lalu di koridor tu kan, saya dah bau dah tau. Dan saya buka pintu bilik je, saya tanya, siapa yang beli tauge ni? Punya saya marah masa tu. Saya memang tak boleh. Bau tauge tu, tak kira lah masak apa. Memang saya, tapi memang kebiasaannya orang tumis macam tu je tauge ni. Betul tak? Tapi ada setengah orang dia lagi suka yang crunchy-crunchy tu. Maksudnya belum, orang kata tak masak. Lah, dia belum layu lagi. Belum layu lagi kan? Betul. Saya suka yang crunchy sebenarnya. Kalau dah layu tu dia macam kita masak dalam mi ke kuih tiaw ke kan dia agak layu lah. Itu memang. Tapi ada setengah orang juga memang dia akan letak tauge tu betul-betul hujung. Betul. Dia nak kekalkan dia punya crunchy tu. Tapi masing-masing punya teknik dan juga cita rasa lah. Saya dia apa lagi lah, saya tak boleh. Saya akan cakap juga. Kalau boleh masak tu jangan letak tauge. Kenapa kena ada tauge kat dalam tu? Dua benda lah. Especially when it comes to apa kita panggil masakan. Antara dua benda yang saya cuba elakkan adalah sawi dan juga tauge. Macam kalau dalam mihun goreng ke mi goreng ke, tak payahlah letak sawi dengan tauge tu, bukan benda ke kan. Dalam mihun, especially mihun goreng kan, tauge tu adalah satu kewajipan. Kenapa kena ada tauge dekat dalam mihun goreng tu? So, banyak je konten dia pagi ni. Ya, saya entahlah, ni kita cerita benda yang ada yang kita suka dan kita tak suka kan. Okey Dan, mungkin kita nak cerita sikit Dan apa antara list ataupun senarai yang kita ada. Okey, sayur-sayuran yang kita ada, jangan sebutlah pak choy. Okey, kita boleh lah. Okey, saya boleh terangkan yang seperti biasa. Kita ada yang basic seperti macam tomato, kentang, carrot, lobak putih juga kita ada. Lobak putih, baby romaine. Kita ada salad, juga cili merah, cili padi. Dan bahan asas bawang putih, bawang merah. Kita ada juga. Lepas tu kita ada daun bawang. Okey, kita ada garlic sprout. Lepas tu macam biasalah daun ketumbar, daun daun sup. Kacang panjang, macam-macam lah sebenarnya. Betul, macam-macam untuk sayuran ni. So Victor Bazaar Grocery menawarkan satu, kita panggil apa? Macam digital supermarket lah. Betul. Right. Okey, selain daripada itu okey, kita ada juga sebuah buahan. So ada yang di depan anda yang tengoklah, ada buah oren, apple Fuji, buah lai, and then lemon, apple hijau, pelbagai. And then yang istimewa juga saya nampak kita ada juga strawberry. Ya, betul. Ni saya tengah buka ni, Korean strawberry. Okey, ini memang khas lah daripada Korea, yang diimport khas. Okey, satu pack RM31. Yang kita tawarkan lah. Sebab ini imported kan, bukan Malaysian punya. Okay. Kita ada juga buah anggur. Pisang kaki. Pisang kaki. Pisang kaki ni kalau orang tak tahu, dia kalau orang dengar pisang kaki, dia ingat bentuk macam pisang. Betul. Dia bentuk tak sama langsung macam pisang biasa, dan rasa pun tak sama macam pisang biasa. Dia ada rasa macam manis-manis, masam-masam sikit.
Kalau saya pernah rasa lah. Ada semasam ke? Ada saya makan. Oh, iya ke? Biasa most of the time saya akan rasa dia akan ada dua je lah. Dia tak ada rasa kelak tu. Saya rasa masam itu wife saya. Dia manis. Kalau tak manis, dia akan sedikit tawar. Maksudnya itu je dia akan ada rasa. Maksudnya dia tak manis sangat lah. Dia kalau betul-betul dia rasa manis. Saya makan tu bukan pesan kaki. Tapi orang saya kata tu pesan kaki. So saya percaya. Taklah, mungkin tak tahu kalau mungkin masih muda lagi. Saya tak pasti. Sebab jarang ataupun saya sendiri tak pernah rasa yang orang kata sedikit masam tu tak ada lah. Dia kalau dah betul-betul orang masak. Okay. Lah, masak dia akan manis yang teramat-amat. Dan saya suka pisang kaki ni, persimmon ni sebab dia crunchy tu. Dia crunchy. Lepas tu ada yang tak pandai pergi buang pula kulit dia. Ke Luqman pergi buang kulit juga? Saya tak tahu. Saya makan je waktu tu. Saya tak perhati. Dia makan bukan saya yang potong. Sebab dia memang makan dengan kulit lah. Kan? Dan kebanyakan sebenarnya kebanyakan buah-buahan ni dia punya orang kata apa? Yang kalau kita boleh makan kulit lah. Vitamin ataupun bahan mineral, kebaikan itu ada di kulit juga. So sekarang ni kita tahulah sekarang ni kebanyakan buah-buahan ni disembur dengan chemical. Tapi kan ini saya akan cerita dengan Luqman. Berbalik kepada contohlah ni Apple kan. Fuji dia tak kira lah Apple, Fuji ke atau apa ke. Sometimes kita akan nampak yang kilat ke letak wax tu. Yes, yang letak wax tu. It's a food grade. So anda tak perlu risau. Bila ada setengah orang, dia letak lilin, siap kikis tunjuk dekat dalam social media ni, kikis. Nampak ni ada lilin, dia letak lilin. Bahaya. It's a food grade. When it comes to food grade, all the scientists ni dia dah buat kajian. When it comes to food grade, tak kira lah. Sebagai contoh, yang spray ni untuk buah-buahan, ataupun bahan-bahan lain, yang when it comes to sometimes cosmetic. Dia bila bahan yang ada food grade, maksudnya sekira termakan tu tidak menjadi masalah lah pada badan kita lah. Betul. Tapi macam ini sebagai contoh, sebab dulu masa saya bekerja di satu company orang kata pasaraya yang besar di Malaysia. So dekat situ masa ketika saya jadi management trainee saya sebab company saya chain store. Chain store yang mana dia ada juga kita terbahagi kepada 3 lah. Untuk software pula. Softline, kita panggil softline. Software pula. Softline maksudnya pakaian, hardline untuk barang-barang. Ni department lah ni. Departmental store. Departmental store sebenarnya, betul. Dan saya telah waktu ketika itu saya telah diletakkan ketika management trainee lah. Saya telah diletakkan di bahagian supermarket ataupun pasaraya. Tetapi saya menjaga department yang lain. Tapi of course kita dalam satu pasaraya, kita di bawah bos yang sama dan setiap pagi kita akan orang kata brief, kita ada briefing kan. Dekat situlah dia akan share. Maksudnya department produce department main bahagian sayur-sayuran dan juga buah-buahan. So dia akan share lah. Sebenarnya macam ni dan apa yang perlu macam wax tu kan, anda perlu cuci saja. Cuci dengan air pipe biasa lah. I see. Tapi macam kalau kata cuma kita ni kita cuci dulu, the reason why sebab kita pun tak tahulah dia dekat tu terkena kotor ke, kita cuci lah. Itu je yang paling penting kan. Okay. So ialah buah-buahan yang kita biasa makan kulit lah, antara macam buah anggur and then buah buah apple. Memang kita tak jarang lah ada orang buah kulit, tak nafikan, tapi ada anggur pun buah kulit. Ada buah kulit yang kupas satu tu memang sangat saya selut lah. Memang sangat selut. Sedangkan kita biasa kita makan je macam tu kan, keluarkan arwah atuk saya Kopi I see. Dia gigih sikit. Tapi yalah mungkin kita fikir dia orang tua. Mungkin dia nak yang lembut. Kan, tapi kadang kulit dia agak kasar sikit. Betul. Sebab apa tahu Man? Kadang kita gigit
isi dalam dah lumat dah hancur, tapi kulit dia masih lagi tak hancur kan. Takut tersedak ataupun tercekik juga. Lepas tu kadang tak suka terselit-selit. Betul. Especially orang tua kadang bagi gigi palsu. Kan terselit tak selesa pula. Tu antara mungkin preference masing-masing lah. Betul. Okay, so mungkin yang baru bersama dengan kita kan. Okay, di penghujung ni untuk Victor Bazaar Grocery. Alright, so pembelian boleh dibuat sebenarnya di Google Form ataupun kita punya kita punya Google Form yang mana link ataupun pautan yang anda boleh dapatkan di FB Live yang anda tengah tengok sekarang ni, alright, iaitu facebook.com/Victor Bazaar Official. Okay, dan anda boleh cari link ataupun pautan tersebut yang mana dia akan terus membawa anda ke Google Form untuk anda membuat tempahan. Okey, betul. Okey. Jadi selepas ini kita akan berkongsikan tentang produk lain, iaitu kita akan kongsikan tentang Farm Skin. Farm Skin Malaysia, iaitu kepakaran Alan lah. Okey. So kita akan kongsikan sekejap saja lagi. Jadi anda jangan ke mana-mana, anda tunggu saja, sekejap lagi kita akan kembali. Okey, kembali. Right.
Okay. Hello everyone, Assalamualaikum sekali lagi. Okey, di pagi hari. Betul lah, di pagi hari ni. Kita pun dah bercakap, dah bersembang promosikan Victor Bazaar Grocery. Okey. So sekarang ni kita nak berpindah kepada produk daripada Farmskin Malaysia. Yang mana hari ni, Farmskin Malaysia ni, produk ini Man, memang saya rasa Man pun dah sekarang kalau saya tinggalkan dia untuk promosikan Farmskin dah boleh dah sekarang ni saya rasa. Jangan macam tu ya. Nanti tak tahu dia nak cakap apa pula ya. Okey. So jadi untuk pengetahuan semua, yang mana produk ini adalah produk yang dibawakan khas daripada Korea. Okey. Sekarang ni pun kita tahu di Korea ni dia memang dah orang kata terkenal dengan produk-produk kecantikan. Okey, janganlah kita anggap je macam kalau Korea je mereka masuk Korea diorang buatlah plastic surgery what not. Sebenarnya mereka juga dia ada satu macam like philosophy yang mana di Korea. Skincare first. Maksudnya skincare dulu dan baru dia orang cerita pasal makeup. Kalau skincare kau tak betul lagi, kau jangan cerita pasal makeup ni. Sebab apa? Bagi dia orang ada kulit yang cantik, ada kulit yang sihat. Betul. Alan, kalau kulit kita sihat, skincare kita maksudnya penjagaan tu bagus, tak perlu makeup pun. Betul? Kan? Sebab kita nampak sebenarnya pelakon-pelakon Korea bagi saya lah. Saya tak adalah orang kata macam suka sangat tengok cerita Korea ni. Saya memang daripada dulu saya kurang sikit lah. Tapi ada juga yang saya tengok. Bila saya tengok pelakon perempuan dia punya makeup dia sangat natural lah saya nampak. Maksudnya minimum lah. Ya. Dia guna minimum makeup usage. Orang kata lain lah kalau kata memang ada efek makeup tu lain lah special effect. Tapi when it comes to makeup yang biasa diorang berlakon memang nampak sangat natural. Maksudnya tak perlulah nak ni sebab apa? Bila kulit anda tu dah sihat, dah cantik, so jadi anda tak perlu sebenarnya pun nak guna makeup macam mana katalah kan. Betul. Kadang kita tengok orang-orang yang memang naturally cantik. Dia penggunaan makeup dia letak gincu sikit dia very light kan contohnya. Just nak menambahkan seri muka saja. Betul. Saya tak nafikan. Tebal-tebal kan tengok yang tebal-tebal sampai letak apa tu yang kat muka? Eyeliner eyeshadow. Saya tak reti. Aduh. Tak boleh tinggal lah. Lepas ni tak boleh tinggal lah. Baru kita nak tinggalkan dia. Nanti dia merepek lah. Dia merepek. Dia akan cakap tak apa-apa lah nanti. Lagi orang pun dengar, pelik macam ni. Boleh tak payah cakap lah. Ni bukan kepakaran dia lah nak cakap kan. Tak, maksudnya kalau penggunaan makeup yang terlampau macam tebal. Betul. Sampai kadang, contohlah saya mesti tengok waktu orang di hari perkahwinan atau pernikahan dia, di hari persandingan lah, persandingan. Kadang tengok muka dia tu berubah 100%. Sampai tak kenal. Saya tengok ni siapa, betul ke orang tapi tapi Man, okeylah bagi saya kalau saya lah personally saya tak boleh terima benda tu. Macam saya pula saya berbeza dengan pendapat Lokman untuk majlis perkahwinan saya tak ada masalah. Untuk majlis perkahwinan sebab satu tak ada siapa yang impikan kecuali Lokman untuk bersanding lebih daripada sekali. Jangan disebarkan benda tu ya. Ini live ni. Okey. Macam especially untuk wanita diimpikan itulah sekali seumur hidup. Okey, tak apa. Anda nak bersiap nak secantik-cantiknya pada hari pernikahan anda, pada hari persandingan anda, tak ada masalah. Okey, you just go ahead. Okey, tetapi untuk daily kan, untuk daily anda pergi kerja. Yang paling penting sekarang ni apa yang kita boleh lakukan adalah anda perlu mendapatkan kulit yang sihat. Jadi di sinilah kita nak kongsikan kepada anda bagaimana ingin anda dapatkan kulit yang sihat melalui pemakaian Pink Vera daripada Farmskin yang dibawakan khas oleh Farmskin Malaysia. Jadi terima kasih kepada Farmskin Malaysia kerana bersama-sama dengan kami daripada awal lagi sampailah ke hari ini. Jadi promosi masih lagi berjalan Man. Kita akan minta kru untuk tunjukkan sekali lagi harga yang telah ditawarkan. Just tunjukkan poster tadilah. Poster yang tadi untuk kita kongsikan kepada
pendengar-pendengar di luar sana. Okey. Okey, jadi seperti anda lihat sekarang ini, okey, sekiranya anda membeli Pink Vera dengan harga RM85 ni Man, okey. Apa yang anda akan dapat adalah yang pertama sekali, okey, Snow Rabbit. Okay, Snow Rabbit, the dual use cotton cleansing towel dan juga dua superfood for skin mix it clay mask. Okay, yang anda nampak seperti macam bekas mi segera. Kan? Okay, jadi total dia kalau ikutkan, kalau anda beli semua ni, okay, RM148.60. So penjimatan 43%. Sekarang anda cuma sebab kalau anda beli di luar sebenarnya anda RM85 ni anda dapat satu ni je, Farm Skin Pink Vera ni je. Okey, tetapi sekiranya anda beli melalui Big to Bazaar anda akan dapat semua ini. So hanya di Big to Bazaar, beli satu Pink Vera anda akan dapatkan free gift. Okey, untuk clay mask dan satu untuk cotton cleansing. Betul, cotton cleansing towel ni lah. Okey, kita akan bercerita Man. Okey, tapi sebelum tu, sekiranya anda membuat pembelian, anda akan dapat dalam kotak macam ni. Okey, thank you so much untuk pembeli-pembeli yang baru yang kita yang membeli dengan kita sebelum ni. Saya dapat dalam satu hari je saya boleh jual dalam saya jual. Jadi duta sekarang. Saya jual lah, tak. Maksud saya di Big to Bazaar. Okey, di Big to Bazaar satu hari je boleh dapat sampai 7. Maksudnya campur-campur lah, bukan ni saja sebab kita ada produk lain lagi. Betul. Okey, tapi untuk Superfood for Skin Pink Vera ni, saya hari tu memang dapat jual lah. Sebab kenapa kita boleh jual dengan sangat laju Man? Sebab produk ini saja masa mula-mula dia diperkenalkan di Malaysia, dalam tempoh 3 bulan saja dia telah menjual Farm Skin Malaysia telah pun berjaya menjual Pink Vera ini 10,000 unit. 3 bulan Ya. Maknanya sebulan lebih kurang 3,000 lebih lah. Ya. Okey. So dia apa yang kita nak cuba sampaikan untuk Pink Vera soothing cream ni Man. Okey, apalah yang memang sangat-sangat istimewanya. Dengar Pink Vera ni, Vera kan. Vera kita tahulah, okeylah. Nampaklah juga dia punya packaging dia nampaklah aloe vera tu. Dan tulis juga kat depan tu, tak apa, Man boleh pegang pun tak apa. Okey, yang ni is aloe vera leaf, water, juice and extract. Okey, actually it's a 3-in-1 gel. It's basically for cooling, moisturizing and soothing. Okey, tetapi terdapat pelbagai orang kata kelebihan lain. Okey, dia bukan sahaja untuk, sebab kita pun tahu, okey, aloe vera ni daripada zaman Tok Kaduk lah, senang cerita kan. Zaman Tok Kaduk. Daripada dulu lagi kita kecil-kecil. Mak-mak kita letak dekat muka, kalau kulit kering sikit letak aloe vera, ambil luka pun letak juga, ambil potong yang kat luar rumah tu kan, lidah buaya lidah buaya tu. Okey, lepas tu kita belah tengah-tengah tu, kita dapatkan jeli dia, sapu. Okey, rambut berkali momor letak juga. Maksudnya aloe vera ni daripada dulu lagi memang dah terbukti lah. Ya, digunakan secara tradisional, okey, untuk membantu melembapkan kulit. Okey, kalau kita ada dry and dull hair, okey, kering dan kusam, okey, kita nak melembapkan rambut kita nampak bersinar-sinar pun boleh. Tapi macam arwah nenek saya dulu, masa saya kecil, dulu rambut hitam tau. Sekarang je colour lain sikit lah. Okey, dulu arwah nenek saya, semua cucu dia akan letak santan pekat lah. Tapi bila dah besar, kita gunakan aloe vera lah. Okey, sebab tu dulu, masa zaman dulu, adik-beradik saya, tak kira lelaki atau perempuan, rambut memang sangat lebat lah. Sebab kita letak santan tu. Tapi dah besar, kita bertukar kepada aloe vera. Sebab yelah, bukan apa Man, sebab bila kita dah besar ni, kita terdedah kepada panas yang pertama. Okay, yang kedua, kita terdedah kepada bahan-bahan chemical yang boleh merosakkan rambut. Sebab apa? Sebab kita guna produk-produk di rambut. Sebagai contoh, macam lelaki lah. Minyak rambut, hairspray, hair gel, lepas tu hair cream, hair wax, okay, dan juga hairspray. Macam itulah. So jadi, tapi kita tak bercerita pasal rambut hari ini. Walaupun sebenarnya dalam Farm Skin dia ada produk untuk rambut.
Tapi kita tak akan datang. Okey, kita akan kongsikan kepada anda. Okey, tapi hari ini kita akan cerita. Kenapa dia panggil pink? Okey, kenapa dia cerita pasal pink? Hari ini kita akan suruh Luqman tanya kepada saya. Jangan tanya pelik-pelik pula. Maksudnya Luqman tanya. Jadi maksudnya Luqman sebagai orang yang mungkin kurang pengetahuan tentang skincare. Okey, tentang skincare, dan saya akan kongsikan berdasarkan orang kata apa? Produk yang pengetahuan yang saya tahu. Okey. So kenapa soalan pertama lah kenapa soalan dia pertama. panggil pink? Okey, kenapa dipanggil pink? Aloe vera dia kita tahu warna dia duduk sinar kan. Dia tetap okey. Panggil apa? Panggil apa? Cerah lah. Okey, clear. Okey, so kenapa dia panggil pink? Kenapa dia panggil pink? Okey, saya akan tunjuk kat Luqman. Okey, letak kat tangan macam biasa. Skrin nampak? Mungkin skrin tak berapa clear lah. Tak apa sebab jauh sikit kan. Okey. Okey, so warna dia, Man nampak warna apa? Dekat saya ni memang nampak light pink. It's very very light pink tau. Okey, subtle pink lah kita panggil. Okey, yang mana kenapa dia panggil pink vera ni? Pink tu sendiri dia bukan daripada pewarna tiruan. Dia tak ada buat-buat warna ni, tidak. Okey, yang paling penting untuk anda ketahui adalah proses dia sama saja macam kita ambil atau kita ekstrak aloe vera tu sendiri. Okey, cuma aloe vera ini memang daripada Korea lah. Okey, daripada satu kepulauan yang memang tidak menggunakan sebarang pesticide. Racun serangga. Sebab racun serangga ni Man, dia bukan saja dia kena kepada apa orang kata daun itu ataupun tumbuh-tumbuhan tersebut, tapi sebenarnya dia akan turun pergi ke tanah. Masuk ke akar. Masuk ke tanah. Jadi dalam tanah tu Man, sebenarnya dia akan remain dekat situ. Bila dia remain dekat situ, itu yang kadang membawa kesan jangka masa panjang. Sebab tu untuk sesuatu produk yang dikategorikan sebagai organik, okey, tanah itu juga dia akan check dulu. Dia tak boleh simply nak kata okey, sekarang ni kita tak guna sebarang pesticide. Okey, tetapi sebenarnya tanah tu sebelum ini dia dah guna pesticide. So tak boleh dikategorikan sebagai organik. Macam dia ada satu tempoh lah, bukanlah kata tak boleh. Mungkin tempoh dalam satu tempoh tu dia akan tak boleh guna pesticide. So jadi baru boleh dikategorikan sebagai organik lah. Okey, kita berbalik kepada cerita pink tadi. Okey, setelah dia ekstrak, okey, dan dia akan melalui satu proses pemanasan. Okey, yang heating process yang mana temperature dia paling minimum adalah 85 darjah Celsius. Dan ke atas lah. Dan ke atas lah. Minimum tu 85. Okey, dan ke atas. Okey, apabila proses pemanasan itu berlangsung atau berlaku, okey, dia akan mengubah partikel dekat dalam aloe vera itu sendiri dan berubah menjadi warna very very light pink. Sebab dia bukanlah menggunakan warna tiruan ataupun bahan kimia yang mungkin merisaukan ramai sebenarnya di luar sana. Sebab dia kan kulit kita ni macam saya katakan, Tuhan ni dia kalau bagi orang ni ada lebih ada kurang. Ada setengah orang kalau dia kata I okey je kalau you guna pewarna tu. Kulit I tak ada masalah. Tapi kita tak boleh nak normalizekan benda ni. Betul. Kan? Betul tak Man? Bukan semua orang sama. Okey. So jadi yelah macam contohlah macam Man tadi kan dia tiba-tiba kata eyeshadow pula tiba ke atas. Macam mana pula kan? Salah kan? Salah gitu jelah. Okey. So jadi bukan semua orang tahu. Pengetahuan tu kadang tak semua orang tahu Man okey. Jadi so that's the main reason kenapa kita kena bagi tahu yang kita yang ni tiada pewarna tiruan, no artificial coloring yang digunakan dekat dalam pink vera ini. Sebab ini saya semula jadi dan warna pink tu setelah dipanaskan, warna pink tu adanya L-amodin dekat dalam tu, yang mana L-amodin ni dia orang kata dia meningkatkan soothing effect tu. Sebab Man, kulit kita ni Man, dia memang senang stres tapi kita tak nampak. Sebab apa? Stres kerja kita lebih tinggi daripada kita fikirkan stres kulit kita. So stres mentally tu menyebabkan kita ignore. Betul. Skin kita tu jadi tertekan lah. Betul. Stres lah. Kerana apa sebenarnya? Yang pertama sekali adalah disebabkan heat. Ataupun cuaca yang sangat panas. Kering lah, kering. Dia bukan kering Man. Dia panas. Cuaca yang panas terik. Saya tak tahu kenapa tapi saya rasa malam tadi cuaca
agak panas. Hari ni kita pun hujan dah tengok makin kurang berbanding dengan 2-3 minggu lepas yang mana setiap petang mesti hujan lebat. Betul. Sekarang ni nak sehari 2-3 hari hujan pun agak susah. Tapi Iman, okey, mengikut Chinese, if I'm not mistaken, Chinese New Year memang kena panas. Diorang memang Chinese New Year tu adalah sama macam kita di bulan Ramadan. Maksudnya memang musim panas. Maksud Ramadan tu sendiri kan kita pun tahu kan kering. So jadi so sama juga Chinese New Year. So kita tahu towards Chinese New Year memang akan panas. Sebab tu bila kata kalau hujan ke apa, diorang pun macam pelik jugalah. I see. Okay. So jadi apa yang saya boleh kongsikan kepada anda, yang pertama sekali adalah panas itu sendiri. Okey, panas. Sebab kita ni Man, kadang ialah bukan semua orang bekerja di office, betul? Betul. Ada yang kerja kat site. Rider? Rider. Sekarang ni ramai. Okey, akibat daripada ialah pandemik COVID-19 ni ramai yang mungkin dibuang kerja dan bertukar menjadi rider. Tak kiralah apa rider sekalipun, tapi yang paling penting saya mendoakan, kami di Big Two Bazaar saya mendoakan anda agar orang kata selamat di jalan raya. Mana? Okey. So jadi yang pertama, bila anda berada di luar, ialah macam rider kan, bawa motor dengan panas terik matahari. Okey. So jadi kulit tu akan menjadi stres. Tu yang pertama. Yang kedua, kulit akan menjadi stres akibat daripada kering itu sendiri. Kering akibat anda berada di kawasan mana. Okey, maksudnya sekarang ni kita duduk di aircon Man. Okey. Aircon ni bukan melembabkan sebenarnya. Dia mengeringkan kulit saja. Betul. Saya pun Alan ada pernah bagi tahu saya sebelum. Okey, macam Luqman sendiri, okey, biasanya saya selalu nampak, sebab yalah Luqman ni rakan sekerja saya kan. Bukan mengintai, tidak, tapi dia rajin minum air. Sebab kadang-kadang kering tekak kan? Betul. Kering tekak. Sebab dia, Husni dan juga rakan kita Cik Ainun. Disebut juga ni. Kan? Cik Ainun. So dia mereka ni memang rajin minum air. Saya terus terang saya cakap saya memang jenis kurang minum air. Saya tak tahu kenapa kalau orang lain senang macam kering tekak ke ni kan. So macam I kena minum air, macam saya jenis yang kurang pula. Saya Lan terang kalau bila kita buat kerja kita stres, kadang kepala kita dalam macam oksigen macam kurang. So yang paling cepat minum air. Betul. Bolehlah kita nak berjalan keluar, nak turun ke tengok apa pemandangan, tengok apa daun-daun pokok-pokok kan, boleh, tapi it takes time. So senang minum air je. Sebab apa? Sebab dekat dalam tu ada oksigen kan, ada H2O. Ada oksigen tu. So jadi oksigen tu lah yang paling cepat sekali nanti dia akan sebab bila dia masuk dalam badan, dia akan react dengan apa yang dekat dalam badan tu. Kan nak cerita panjang pula. Macam saya ni dulu tak ambil biologi. Biologi saya paling tak suka ya. Saya tak ambil langsung Man. Tak ambil langsung. Saya tak ambil langsung. Sebab memang saya punya course dulu tu memang tak ada biologi. Saya ambil fizik, kimia dan juga maths dan juga lukisan kejuruteraan. So balik pada kulit kering tadi. So jadi bila kita duduk di aircon kan, so jadi akan kering lah. Dan juga macam tadi rider sebabkan panas. Dan yang terakhir sekali adalah yang ketiga, kita panggil sebab anda ada masalah dengan skin barrier. Sebenarnya the word of skin barrier ni dalam orang kata dewasa ini, ayat dia dewasa ini itu ayat nama saya nak buat karangan SPM yang 360 patah perkataan itu. So jadi dewasa ini memang orang kata mereka terdedah kepada terms ataupun terma-terma di dalam skincare ni. Dalam orang kata skincare rutin lah. Antara terma yang paling selalu kita akan dengar adalah protect your skin barrier. Apa itu skin barrier? Secara orang kata kita nak bagi memudahkan orang faham lah, layman ni. Skin barrier adalah seperti pintu pagar rumah anda. Sekiranya pintu pagar rumah anda terbuka, pencuri senang masuk, betul? Betul. Dan contoh anda ada anak kecil, pintu pagar terbuka, anak kecil anda akan keluar lari macam tu je. Betul. So itu yang saya nak terangkan. Maksudnya masuk boleh, keluar pun boleh. Tanpa anda inginkan benda itu berlaku.
Okey, so jadi itulah skin barrier sebenarnya. So jadi skin barrier ni sebenarnya membantu kulit kita okey daripada dia menghalang bakteria masuk ke dalam kulit. Itu yang pertama. So benda tu tak elok kan? So juga menghalang juga untuk direct UVA dan UVB. Tapi of course kita kena top up dengan skin, kita panggil sunscreen lah. Okey, sebab sunscreen tu dia lebih efektif untuk menghalang kulit apa orang kata UVA dan juga UVB tu masuk ke dalam kulit. Tapi biasanya kita pakai dekat muka. Ada setengah orang dia pakai satu badan. Tapi macam saya, terus terang saya kata, the best vitamin D, is from sun. It's from the sun. Okay, so jadi daripada cahaya matahari. Cahaya matahari waktu pagi kan sebenarnya? Pagi. Okay. Bangun 2 tengah hari tu dia pergi. Pukul 12 pergi berjemur. Tu memang terbakar lah, dik. Kulit. Tu memang tak boleh. Jangan. Okey, so jadi pagilah biasanya. Kalau dulu orang selalu cakap sampai pukul 11, saya tak pasti pada ketika ini, okey, pada waktu ini sampai pukul berapa adalah maksimum. Tapi bagi saya 9-10 tu boleh lagi lah. Sebab 11 tu dah agak terik lah. Tapi sebelum ni Man, okey, pada awalnya sebelum ni dalam 2000 awal 2000 lebih kurang macam tu lah. Pukul 11 tu masih lagi okey. Masih lagi okey. Betul. Sekarang ni saya tengok 11.30 tu dah start terik kena kat kulit tu kita rasa macam agak menyengat. Burn lah. Okey. Okey, kita berbalik kepada ni kan, vitamin D. So jadi bagi saya cukuplah di muka anda pakai ni sebab anda betul-betul care about kulit muka anda. Sebab kulit muka dia lebih dia berbeza dengan kulit-kulit yang anda yang lain. Kulit muka ni dia sensitif, dia lebih lembut berbanding kulit yang lain. Mungkin kita nampak macam sama je. Okey, saya cerita pengalaman saya sendiri Man. Okey, kulit muka saya, okey contohlah saya kulit muka berminyak kan. Okey. And then kalau kata saya pakai produk yang sedikit kuat salicylic acid. Kenapa? Sebab kulit muka saya ada jerawat. Okey, saya perlu menggunakan salicylic acid. Okey, salicylic acid ni bagus juga untuk sebenarnya sebab dia adalah kalau tak salah di BHA, okey, beta hydroxylic acid, yang mana dia sangat bagus untuk membuang blackhead. Okey. Whitehead and blackhead itulah. Okey. So bila saya pakai Man, di kawasan pipi saya tak ada masalah. Tapi di kawasan eyelid saya, eyelid saya kering. Tak sebab kita ni, okey, macam mana pun lah saya jaga kan. Macam masa kita bila when it comes to kita cuci muka, mula-mula cantik tak kena bahagian kawasan mata. Sebab kita tahu kawasan mata ni a bit sensitif. Okey, so kita pakai dahi ni kan. Lepas tu lah sekali Man, kunyuhnya. Tak, dia macam tu lah. Macam tu. Okey, cantik dah buat. Sampai dalam saya memang zerap sekali habis. Okey, so sia-sia je lah tadi nak protect mata tu. Mula-mula je. Mula-mula je. Lepas tu sia-sia usaha saya. Sebab saya buat terus sekali. Itu last lah. Tapi macam mana pun, bila benda tu berlaku, okey, kulit mata kita, macam kulit eyelid saya ni, dia jadi kering. Jadi kering kat situ. So orang kata apa? Dekat situlah yang sebenarnya produk-produk ni kita nak kena tengok juga kan. Dia yang kita ni sensitif part yang ni. Walaupun part lain okey. Itulah maksud saya. Kita tahu kulit kita ni adalah organ yang terbesar. Macam satu lampiran ataupun inilah macam satu kain lah macam tu kan. Dibalut badan kita. Betul. So jadi tapi kulit sini lain, kulit muka lain. Even kulit muka sendiri pun di bahagian mata saya sensitif, lebih sensitif lah berbanding dengan pipi dan sebagainya. Okey, jadi balik kepada vitamin D tadi tu, bagi saya cukuplah kita pakai di muka saja sunscreen. Di badan tu kita absorb lah. Sebab ada doktor yang saya ada baca, dia kata ambil je lah vitamin D tu. Itu adalah vitamin D percuma yang Tuhan bagi. Betul. Kan? Benda lebih natural lah. Betul. Cuma kena rajin sikit lah bangun pagi. Betul. Kalau bangun pukul 12 tak lapar lah dah. Tak, yelah macam Man kan. Macam Man nak apa orang kata nak pergi kerja tu kan. Bangun pagi jalan kaki lah pergi office. Oh, boleh cuba lah. Kan kenakan cahaya matahari. Luar biasa pula. Jauh. Contoh dia tu kan sangat luar biasa lah. Untuk Loman kan dia nak kena. Kan. So jalan kaki daripada rumah kan. Sebab
Tak jauh kan? Setapak je kan daripada office kan? Tak sampai setapak pun. Okey, so kita berbaliklah kepada ni Okey. Antara kelebihan produk ini, okey, yang pertama sekali dia tiada ada 7 ni. Dia free 7, okey. No talcum, no urea, no ALS, ALES, SLS, SLES dan juga no artificial colouring. Okey, 7 ni. Lepas tu kalau orang tanya, dia ada bau macam mana? Dia ada bau. Okey. Dia menggunakan perfume yang tidak mendatangkan sensitivity ataupun irritation kepada kulit. Keradangan kepada kulit. Betul. Dia ada memang dia dah declare dah. Okey, anda boleh pergi ke website dia lah. Okey, yang mana dia kalau tak salah saya 25 jenis bahan yang perfume itu sendiri yang digunakan biasanya untuk menghasilkan perfume tu yang akan menyebabkan sensitif kepada kulit. Sebenarnya Pink Vera ni tak menggunakan ke-25 semua sekali tu. Ya, walaupun dia ada bau, dia ada perfume. Okey, kalau okey, ini tadi mungkin dah kering kan? Ada lagi bau Bau lagi? Kuat lagi bau dia. Kan? So maksudnya bau dia lembut. Bau dia very soothing lah bagi saya terus terang. Bau kat muka tu memang kita rasakan rasa tenang. Betul. Dengan bau aroma dia yang sangat soothing tu. Okey, especially kalau kita pakai untuk night sleeping mask kita panggil. Sebelum tidur tu. Ya betul, sebelum tidur kita pakai tebal sikit. Okey, so besok pagi kulit muka kita akan jadi supple. Kan cantik kata saya kan. Saya biasa pakai. Dia lagi. Kan kita puji diri sendiri. Kita puji sendiri sebab apa kita pakai ni. Sebab saya pakai Pink Vera. Okey, yang seterusnya kita tak ada masa banyak kan Man. Okey, saya akan kongsikan antara kelebihan yang saya sangat suka dekat dalam ni. Okey, dia ada niacinamide. Okey. Niacinamide ni sebenarnya dia dah lama di pasaran, tetapi baru-baru ini apabila ada satu syarikat ni dia mengeluarkan serum. Dia maksudnya dia memang jenis satu syarikat yang mana bagus sebenarnya dia punya modus operandi dia tu kan. Modus operandi. Maksudnya dia target kepada sekiranya you ada masalah ni you pakai serum ni. Sekiranya you ada masalah ni you pakai serum ni. Dan antara yang dia pakai adalah niacinamide. Dia buat serum dia. So jadi bila dia dah start kan, jadi kebanyakan market di luar memang ada pakai niacinamide dekat dalam ni. Niacinamide ni kelebihan dia satu dia mengawal minyak. Mengawal minyak dekat muka. Yang kedua dia sebenarnya dia juga membantu untuk mencerahkan dark spot ataupun bintik-bintik hitam di muka. Tetapi of course akan ada bahan lain yang lebih efektif. Tetapi memang secara semula jadi, niacinamide ni memang berfungsi untuk orang kata mencerahkan sedikit lah. Sebab tu orang akan pakai tapi memang dinasihatkan doktor sendiri. Saya memang follow doktor dermatologist ni. Dia memang selalu cakap lah, dia kata dia nasihatkan kalau boleh anda pakai jangan yang melebihi daripada 5% of niacinamide. Takut kulit kita tak boleh tampung lah. Ya betul. Nanti akan jadi lagi teruk. Instead of dia healing betul. Jadi So jadi anda jangan risau sebab niacinamide dekat dalam ni dia adalah active ingredient, tetapi hasil kajian dia tak letak mungkin lebih daripada 5% lah. So anda jangan risau sebab itu bukan antara main ingredient yang orang kata walaupun dia antara yang terawal lah. Niacinamide ni kan dia antara yang terawal. So bila dia antara terawal dia of course dia main ingredient, tapi biasanya kalau produk yang dah dicampur macam ni yang bukan stand alone, dia biasa only a few percent saja. Dan seterusnya dia ada pentanol. Pentanol dia digunakan untuk skin barrier. Memperbetulkan skin barrier. Of course dia ada aloe vera. Dia ada aloe vera dan terdapat pelbagai jenis lagi. Yang paling penting dia ada colostrum. Colostrum tu memang sangat bagus untuk kulit lah. Betul. Kita tengok kulit baby Ya. Colostrum tu antara bahan yang ada dalam susu ibu. Betul. So kulit bayi tu memang sangat halus dan lembut lah. Betul. So jadi itu saja untuk hari ini. Jangan risau. Harga dia RM85 anda akan dapat ni. Kita akan sambung nanti kemudian. Jangan risau. Kita akan sentiasa kongsikan kepada anda tentang kebaikan produk-produk daripada Farm Skin ni lah. So beli satu RM85 anda akan dapat ini Snow Rabbit, the duo use cotton cleansing towel dan juga dua set
2 set. Tak kira lah 2 set ni ke, 2 set ni ke. Mereka akan bagi secara random lah. Dengan harga 80 dalam kotak ini. Okey. So jadi itu saja untuk pagi ini. Terima kasih kerana anda bersiaran bersama dengan kami. Okey. Kita akan bersiaran lagi pada jam 1 tengah hari nanti. Okey. Kita jumpa lagi. Okey. Bye bye. Okey, bye.